Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar yang tidak boleh kita nak tandingi dengan nikmat-nikmat yang lain, iaitu nikmat taufik dan hidayah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ikhtiar usaha untuk mengerjakan ibadat taat kepada Allah, khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Dan Allah Taala beri pada kita nikmat hidayah, iaitu satu jalan yang menyampaikan hati kita tu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ni tidak ada yang boleh beri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah berucap, kita akan sebut wabillahi taufiq wal hidayah, kayak gitu. Kita sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tak kata at-taufiq wal hidayatu billah, tak kata itu. Tapi wabillahi taufiq wal hidayah. Beza ke makna tu beza. Bila kita kata at-taufiq wal hidayatu billah, bermula taufik dan hidayah tu dengan pemberian Allah. Makna dia tu tidak memberi pengertian tersimpan, tersangka, tidak. Sebaliknya boleh jadi juga selain daripada Allah boleh bagi taufik dan hidayah. Itu. Bila kita kata wabillahi taufik wal hidayah, makna dia tu jadi tersangka. Mana? Hanya dengan pemberian Allah Ta'ala jualah, sahajalah, tidak daripada yang lain daripada Allah, taufik dan hidayah itu didapat. Begitu. Sebagaimana kita baca dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu. Ayat biasanya na'buduka wa nasta'inuka, kami sembah akan Dikau dan kami minta tolong akan Dikau. Tapi dah kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hanya kepada engkau sahajalah kami menyembah, dan hanya kepada engkau sahajalah kami minta tolong. Itu dia panggil makna hasar, makna sangkat dia panggil lah. Min babi taqdimi ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Yang masuk dalam kaedah dalam balaghahnya daripada bab mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang, itu memberi pengertian makna tersangkat, tersimpan dia. Nah, hanya tidak yang lain, itu makna tersimpan, tersangkat. Maka celah-celah antara isyak maghrib ni, mari sama-sama kitanya merenung beberapa ayat Quran yang berpetik daripada suratul Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id, dan ingatlah Tuhan kata, qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika mana telah berkata oleh Musa alaihissalam liqaumihi, kepada kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa ni? Iaitu Bani Israel. Nah, Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihissalam. Asal perkataan Israel ni kena kepada Nabi Yaqub. Isra artinya berjalan malam, hamba Allah. Israel artinya hamba Allah yang berjalan malam. Itu dipanggil gelar kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Maka anak cucu cicit Nabi Yaqub ni dipanggil Bani Israel. Keturunan atau anak beranak Nabi Yaqub. Ya, gitu dah. Kemudian anak Nabi Yaqub ni ramai, ada 12 orang. Antara yang masyhurnya ialah Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudiannya jadi wazir di negeri Mesir. Ada lagi Bunyamin, dan ada lagi seorangnya nama abang dia hak sulung, nama Yahuda. Dan Yahuda ni kemudiannya nanti jadi nabi juga. Nah, jadi nabi daripada sempena nama Nabi Yahuda ni lah dipanggil agama Yahudi, gitu. Nah, agama Yahudi. Jadi Yahudi itu agama, Bani Israel itu kena ke bangsa, nah, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi sekarang ni Israel yang kita sebut dengan mulut kita tu bukan lagi kena kepada Nabi Yaqub lah, kena kepada negara haram yang usaha dengan secara zalim, untuk ditubuhkan di negara Palestin, gitu, oleh puak penganut agama Yahudi yang berfahaman Suhyuniyah, fahaman Zionis, gitu dah. Itu baik. Tuhan kata wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika mana berkata oleh Musa kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Ini maqalul qaul dipanggil. Ya qaumi, hei kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat, kenang, sebut menyebut oleh kalian semua nikmatallahi alaikum, akan nikmat daripada Allah yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas kalian. Apa nikmat besarnya? Ketika mana ja'ala, telah menjadilah ya Allah, fikum, pada bangsa kalian itu, anbiya'a, para nabi. Jadi sebab tu Bani Israel ni ialah satu bangsa yang paling banyak sekali nabi diutus di kalangan mereka. Nah, Nabi Yaqub ni anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni adik kepada Nabi Ismail, tapi mak lain-lain, bapaknya sama, iaitu Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka sebab tu Nabi Ibrahim Khalilullah dipanggil Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Daripada keturunan Nabi Ibrahim lalu ku Ishaq,
melalui anaknya Yakub. Ini banyak nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala di kalangan Bani Israel, di kalangan anak cucu cicit Nabi Yakub. Tidak seperti Bani Ismail. Nah, Bani Ismail ini dikatakan tidak ada seorang pun yang dilantik menjadi Rasul di antara Nabi Ismail hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Tak ada, kosong. Nah, kata setengahnya, bukan setakat Nabi saja Rasul, bukan setakat Rasul saja tidak ada, Nabi pun tidak ada. Kosong. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, Nabi lagi Rasul yang terakhir, penutup bagi setiap Nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak adalah Nabi Muhammad itu ialah bapa bagi laki-laki di kalangan kalian. Tidak. Bahkan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah dan penutup bagi sekalian para Nabi. Jadi bila kata Nabi itu ialah penutup bagi sekalian para Nabi, maka tidak ada lagi Nabi, apatah lagi Rasul. Nah gitu. Kenapa? Karena kullu rasulin nabiyyun walaisa kullu nabiyyin rasulan. Tiap-tiap rasul itu pasti nabi dan tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Maka Nabi kata la nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas daripada aku. Apa arti? Yakni tidak akan ada lagi seorang nabi yang kenabiannya itu bermula setelah aku. Tak ada. Adapun nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak? Ada. Mana? Nabi Isa alaihissalam nantinya turun. Tapi kenabian Nabi Isa sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia lagi. Begitu dah. Jadi kalau orang kata la nabiyya ba'dah, tak ada nabi selepasnya, selepas Nabi Muhammad SAW. Tu Nabi Isa tu nanti. Ya, Nabi Isa tu nabi yang masih lagi hidup dengan ijma', sepakat. Kalau dengan khilaf tu ada lagi Nabi Khadir, Nabi Idris, Nabi Ilyas. Tapi kita ambil khilaf, ambil ijma'. Mana? Nabi Isa. Nabi Isa tu sepakat, tak kira ulama mana pun kata masih hidup dengan jasad, ruh dan jasad di langit tu. Kemudian nantinya akan turun. Di zaman Imam Mahdi nanti akan turun Nabi Isa. Mana? Di Menara Baydha, di masjid di Syrian. Yang dialah yang akan membunuh Dajjal. Tu ada Nabi lagi lepas Nabi Muhammad tu? Ya, walaupun Nabi Isa tu ada lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intiqal wafat, tapi kenabian Nabi Isa tu sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Jadi kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel ni terlalu banyak dan terlalu besar. Kita Bani Melayu ni pun siapa dia hak boleh sebut seorang Nabi ada orang Melayu je. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada kita. Wallahu a'lam lah, tok nenek kita dulu kita tak tahu pasal Nabi Rasul ni banyak. Hak wajib kita tahu tu hak disebut dalam Quran 25 orang itu Rasul, Nabi lagi Rasul. Adapun bilangnya Rasul Nabi, pendapat yang kuatnya tidak menentu dengan berapa bilangan. Pasal Tuhan sendiri sebut dalam Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Setengahnya ada hak kami cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada hak setengahnya kami tak cerita padamu. Berartinya Nabi Rasul ni banyak. Boleh jadi ada orang Melayu dulu sebelum Nabi Muhammad. Kalau Allah ni tak ada dah. Allah ni nampak sangat nak jahil. Dia kata saya bukan Nabi, saya Rasul. Rasul Melayu. Kalau dah bukan Nabi, Rasul kau lagi sangat. Karena tak ada Rasul hak tidak Nabi. Sebab tu bila Tuhan kata Nabi Muhammad penutup sekalian Nabi, maka tak ada siapa dia boleh mengaku Nabi, apalagi Rasul. Karena tiap-tiap Rasul tu pasti Nabi. Kalau Tuhan kata walakin Rasulullahi wa khatamal mursalin, akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penutup bagi Rasul. Boleh jadi lagi ada Nabi selepas Nabi Muhammad.
Karena tiap-tiap rasul, tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Ada nabi yang bukan rasul. Itu. Baik. Pendek katanya Nabi Musa tazkirah kepada Bani Israel, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat daripada Allah ke atas kalian. Hak paling besar sekali apa? Iz ja'ala fikum anbiya'a. Iaitu Allah Ta'ala jadikan pada bangsa kalian, anak cucu cicit Nabi Yaqub ni akan banyak beberapa nabi-nabi. Nah. Kalau dalam tafsir kata li annahu lam yab'ath fi ummati ma ba'atha fi bani Israil minal anbiya'i. Kerana bahawasanya tidak dibangkitkan pada mana-mana umat pun, ummati ma, tak ada mana-mana umat pun. Nah, seperti mana dibangkitkan pada Bani Israel daripada para nabi. Jadi satu bangsa yang paling banyak sekali nabi ialah Bani Israel. Tapi kerah pedang tak ada. Bani Israel. Nah, Bani Israel paling kerah pedang. Mereka tu memegang kitab suci. Mereka baca kitab Taurat. Dan di dalam Taurat tu diceritakan bukan hanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun mereka tahu sifat-sifatnya bagaimana. Kayak gitu. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah. Tengok. Seperti demikian itulah diperumpamakan di dalam kitab Taurat. Artinya dalam Taurat itu bukan hanya cerita Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun mereka tahu apa ahlul kitab, terutama Yahudi. Nasara pun sama. Nah, pasti. Nah, sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah tanya soalan kepada seorang sahabat di kalangan Bani Israel. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang tok lebah ahlul kitab di kalangan Bani Israel, Yahudi, agama Yahudi. Dia tanya mana? Hei Abdullah. Nah, mu kenal bila lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abdullah bin Salam, belum Muhammad sampai ke Yathrib, aku tu sudah kenal Nabi Muhammad SAW. Bukan setakat Nabi Muhammad, dengan teman-temannya pun aku tahu sifat. Bahkan aku lebih kenal Nabi Muhammad berbanding anak aku sendiri. Kenapa? Karena anak aku tu benar lahir daripada perut bini aku, tapi belum tentu aku tu bapak dia, belum tentu. Aduh, kata Abdullah bin Salam. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, dengan bapa, dengan datuk, dengan moyeng, dengan cek, apa itu semua. Itu kata Abdullah bin Salam. Itu boleh tengok dalam tafsir pada ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Itu. Baik. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah Ta'ala telah menjadikan akan kalian tu mulukan, akan kerajaan. Bila? Yakni kerajaan kemudian daripada binasanya kerajaan Fir'aun, dan kemudian daripada binasanya kerajaan Eropah yang bangsanya ketika itu nama Filistin. Dulunya di Palestin tu ada bangsa namanya Filistin. Tapi bukan orang Palestin sekarang, bukan. Bukan dah. Bukan orang Palestin sekarang, bukan. Itu pakar-pakar sejarah dan ahli-ahli DNA mereka buat kajian bahawasanya bangsa Filistin yang dulu berperang dengan Bani Israel di Palestin tu ialah mereka yang bercampur bau darahnya daripada
Eropah. Nah, boleh jadi daripada Great Wall Yunan, kau tak tahulah, wallahu a'lam. Nah, hanya satu orang saja ahli sejarah yang katakan Filistin tu orang Arab Palestin dah. Tapi tidak kuat pendapat tersebut. Kenapa? Karena terbuktinya orang Arab yang masuknya ialah pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu jadi Amirul Mukminin. Itu sebesar-besarnya orang Arab masuk ke Palestin. Jadi orang Filistin yang berperang dengan Bani Israel dulu tu bukan orang Arab Palestin kita sekarang, bukan. Itu dah. Filistin tu bangsa lain. Nah, orang asal pribumi macam kita lah. Nah, di tanah Melayu ni namanya tanah Melayu. Tapi kita orang Melayu ni tidak dipanggil orang asli. Orang asli ada orang asli duduk di sini. Nah, tapi namanya kita negara ni bukan nama asli sia. Orang asli, tanah orang asli dah. Namanya Malaysia. Apa? Tanah orang Melayu. Padahal orang Melayu ni bangsa dia bukan hanya duduk di Malaysia. Di selatan Thailand pun ada orang Melayu, kan? Di Fatani. Nah, di Sumatera, di Batam, di Indonesia lah kita kata, ada Melayu. Melayu Banja, ada Melayu macam-macam Melayu ada sana. Nah, jadi Melayu itu sendiri itu banyak, bukan hanya duduk di Malaysia. Sama. Nah, lagu itu. Baik. Jadi Allah Ta'ala-nya suruh Nabi Musa ni bawa Bani Israel diperang dengan bangsa yang jabbarah, bangsa yang kejam, bangsa yang melakukan kezaliman di bumi Palestin. Iaitu apa nama bangsanya? Filistin. Itu. Dekat-dekat sikit ya nama. Filistin. Itu. Yang nantinya kalau Bani Israel itu masuk ke Baitul Maqdis dan memerangi kerajaan yang zalim tu, maka tanah Baitul Maqdis itu dijanjikan sebagai negara bagi Bani Israel. Itu. Itu dah. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan ingatlah hai Bani Israel, akan apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kalian, barang nikmat yang tidak pernah Allah Ta'ala bagi pun satu bangsa, satu makhluk pun di dalam alam semesta ni. Tak ada. Mana? Min falqil bahri, seperti nikmat boleh lari daripada Firaun, dibelah ke laut. Kayak gitu. Mana ada lagi bangsa belah laut? Bani Israel dapat 2 belah. Bila Nabi Musa katak dengan tukak dia tegak pecah, laut tu jadi terbuka 2 belah lorong. 2 belah lorong. Karena kabilah dia tu banyak. Bani Israel itu nama satu bangsa. Tak macam gitulah Melayu belaka, Melayu Kelantan, Melayu Kedah, Melayu belaka tu. Tapi banyak pula etnik Melayu tu pula banyak kabilah pula. Bani Nadir, Bani apa lagi? Khuzaimah, apa lagi? Bani Qainuqa, itu semua Bani Israel lah ke tu. Baik. Wa ighraqil adu, dan menenggelamkan musuh, yakni Firaun. Bila tengok terkejut terbelalak, berhenti sekejap. Sehinggalah Bani Israel sampai selamat seberang laut. Maka barulah kuda dia tu hak naik oleh Firaun tu, Allah Ta'ala jadikan malaikat berupa dengan kuda betina, menggoda di depan ni. Kuda Firaun pun pecut masuk dalam laut, habis nyelemah. Wa aghraqna ala Firaun, kami tenggelamkan tentera Firaun. Wa inzalil manni wassalwa, dan diturunkan orang panggil makanan hidangan daripada syurga. Tengok. Ni Bani Israel dapat nikmat sana. Hidangan daripada syurga turun. Dan banyak lagi lah nikmat-nikmat. Nak sebut parah. Sehingga tengok dalam Quran Allah Ta'ala panggil apa nama ni? Puak ni tidak panggil dengan perkataan yang apa? Yang kasar. Tapi perkataan yang sangat menghormati, memulia. Ke mana? Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hei anak cucu cicit Nabi Yaqub, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat balik nikmat aku beri pada kalian semua. Tengok. Panggilnya ya Bani Israel. Baik.
Apa lagi Nabi Musa kata? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Hei kaumku Bani Israel, udkhulul arda, masuklah kalian akan bumi al-muqaddasah. Mana bumi al-muqaddasah? Ay al-mutahharah, al-mubarakah. Mana bumi yang yang diberkati, yang bersih, yang suci? Wahya ardu baitil muqaddis atau baitul maqdis atau muqaddas. Dia boleh baca 3 wajah. Baitul maqdis, baitul muqaddas, baitul maqdis. Boleh baca 3 wajah dah. Yang mana allati kataballahu lakum. Bumi Baitul Maqdis ni ialah yang Allah Ta'ala wajibkan kalian tu masuk untuk menyerang kerajaan Jabbarah tadi, iaitu bangsa Filistin. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian tu berundur ke belakang kalian, jangan. Fatanqalibu khasirin, nanti kalian akan jadi orang yang rugi. Inilah orang panggil apa namanya? Asalnya Tuhan bagi peluang kepada Bani Israel untuk jadi bangsa yang hebat. Sangat banyak peluang yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan di zaman Nabi Musa ni, Allah Ta'ala beri peluang yang sangat besar. Iaitu apa? Diserang bangsa yang melakukan kekejaman di Palestin, nantinya engkaulah yang akan menjadi pentadbir ataupun kerajaan yang menegakkan hukum-hukum yang adil, hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Taurat di negara Palestin. Tapi nak tahu tak lagu mana puak Bani Israel ni? Ada tengok. Qalu, jawab oleh mereka itu Bani Israel bila Nabi Musa suruh lagu tu. Ya Musa, hei Nabi Musa, inna fiha, sesungguhnya di dalam Baitul Maqdis ni, di dalam negara Palestin ni, qauman, ada satu kaum jabbarina yang sangat kejam, yang sangat menggigit, yang sangat garang, yang sangat bekeng. Ikutlah Jabbar. Iaitu bangsa Filistin. Bukan orang Arab Palestin, bukan ke? Namun dia patut pun siapa keluar ni tak habis-habis perapa jak di zaman Nabi Musa lain dah. Lain tu. Bangsa Filistin Jabbari ni ialah orang-orang Eropah. Islam tu masuk membuka Palestin pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi setelah tu umat Islam lah yang memegang Palestin. Jatuh bangunnya di Palestin, perang salib dan sebagainya tu panjang, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya, sehingga yang terakhirnya apabila jatuhnya Khalifah ataupun Sultan Abdul Hamid As-Sani, Khalifah yang terakhir, yang ketiga terakhir, yang paling gagah terakhir di dalam dinasti Utsmaniyah. Lepas tu tak ada apa lah, selesai masalah dah. Palestin tu memang tak berhenti gaduh sampailah saat ni. Berapa kali peperangan, berapa kali bom, berapa itu. Maka sebab tu wajib atas kita orang Islam, walaupun kita lemah iman, lemah iman kita, tengok video kena bom, kena sepak perempuan muslimah diterajai dadanya, tak cukup ubah disepak pula. Apa perasaan kita? Kalau tak ada rasa apa-apa, bermakna kita tu kena mengucap kelip 2 kalimah syahadat. Berat tu. Pasal Nabi kata, man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil berat urusan umat Islam, maka dia bukan di kalangan mereka itu umat Islam. Bukan. Berat tu. Itu. Akhirat esok bimba-bimba takutnya bila kita minta syafaat dengan Rasulullah, isfa' lana, isfa' li ya Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata, mari di mana ramai-ramai ni? Umat mana ni? Kata, kami ni umatmu ya Rasulullah, kami ni umatmu, orang Islam lah. Mengucap kalimah syahadat, jak dituk nenek hantuah lagi masuk Islamnya tuk nenek. Kami ni orang Islam, jak dituk nenek lagi hantuah penuh lagi. Kesultanan Melayu Melaka lagi masuk Islam tuk nenek kami. Kami kata macam orang kafir, sudah.
Nak jawab mana? Maka wajib atas kita orang Islamnya kena ambil berat. Ambil berat lagu mana? Sekurang-kurangnya tidak kita tinggal di dalam setiap doa kita kepada saudara kita yang ada di Palestin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga cintanya dia kepada saudara seugamanya seperti mana dia cintakan diri dia sendiri. Kita sekarang ni duduk di masjid Jami' Kampung Baru. Selesa dah? Selesa dah? Aman dah? Tenteram dah? Sejuk ekor lagi, dengan comel pemandangan lagi, tak ada bimbang takut pusing kelepah bom ke atas menara. Tak ada. Ada tak berdebar air, ada terlepas bom ke ada? Tak ada. Tenang, aman, damai. Maka yang seperti ni kita punya rasa, ini jugalah yang kita kena harapkan akan dapat kepada saudara kita di Palestin. Maka tak ada cara lain dah. Senjata yang terakhirnya ialah ad-du'a silahul mu'min. Doa tu ialah senjata kita orang mukmin. Kita nak sumber derma, takut demo buat khianat. Kayak gitu. Kalau tak tahu pasti salurannya ke mana-mana. Sebab banyak orang ni mengauk keuntungan. Di saat saudara kita tu dibom, mati anaknya, mati ibunya, mati keluarganya, hancur binasa rumah kediamannya. Dia ambil video, edit-edit, buat Facebook ad putih derma. Akhirnya jadi jutawan dia. Kan ada gitu kan? Kita pun bimbang juga. Takut kena tipu pula. Mana hak lepas dah juga, tak ada hak lah. Pahala kita tu siapa? Hak buat khianat tu lah. Hak menanggung dosanya. Tapi kita tu pastilah kita tak puas hati apabila dia panggil bantuan yang kita beri tu walau sikit, kita harapkan siapa kepada orang yang kita nak bantu. Kayak gitu. Maka tak ada cara lain lah, berdoa. Doa dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kami di Palestin, Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin. Paling kurang. Jangan tinggal berdoa. Tuhan nak beri bila kemenangan itu urusan Tuhan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada nikmat Allah, rahmat Allah, pemberian Allah. Tu tengok. Sikit. Qalu ya Musa, jawab puak Bani Israel tengok. Betapa degil puak dia ni. Hei Musa, inna fiha sesungguhnya di Baitul Maqdis itu ada qauman jabbarina. Ada kaum yang sangat garang, sangat kejam, sangat bengih. Wa inna lan nadkhulaha, dan sungguhnya kami sekali-kali tidak akan masuk negara Palestin ni. Tengok, dia dulu hak tolak. Kami tak akan masuk hatta yakhruju minha, sehingga mereka tu keluar daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis, daripada Ardul Muqaddasah tadi. Fa in yakhruju minha, kalau bangsa Filistin tadi tu keluar daripada Baitul Muqaddis atau Al-Ardul Muqaddasah, fa inna dakhilun, baru kami nak masuk. Dia nak muda semua, tak ni. Nak senang semua. Itu. Lalu di kalangan Bani Israel tu ada dua orang yang Allah Ta'ala lantik jadi Nabi. Seorangnya nama Kalabu dan satu lagi nama Yusha'. Nabi Yusha', Nabi Kalab. Qala rajulani, lalu jawab oleh dua orang lelaki-lelaki. Siapa lelaki-lelaki ni? Kalabu wa Yusha'. Nabi Kalab dan Nabi Yusha'. Ini Nabi yang bukan Rasul ni. Nabi saja. Siapa dua laki-laki ni? Minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Setengah daripada orang yang takutlah kedua-duanya akan Allah, dan telah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala di atas kedua-duanya dengan sifat khauf tadi, dengan sifat takut tadi. Apanya? Dia bantu Nabi Musa. Kesiakan Nabi Musa sore-sore duk ceramah, duk suruh ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah. Maka dia bantu. Mana bantunya? Udkhulu alaihimul baba.
masuklah oleh kalian hai Bani Israel atas mereka itu kaum jabbarin yang ada di Baitul Maqdis tu al-baba pada pintu ai babal Madinah, pintu bandar. Fa iza dakhaltumuhu, kalau kalian masuk pada pintu bandar tersebut, fa innakum ghalibuna, maka sesungguhnya kalian tu yang akan menang. Nah, kalian tu akan menang. Jadi sini nak cerita gawa pula ni. Nak cerita kata bahawasanya kita kena bantu. Nah, kalau urusan umat Islam jangan kita berpecah belah. Nah, jangan kita berpecah belah. Jangan kita buat apa-apa kerana dunia, jangan. Ni saat-saat kita duduk tengah tak puas hati dengan Suhyuniyah, dengan Zionis, dengan puak jahat Zionis. Ada juga di kalangan kita ni buat-buat perkara-perkara yang menduka cita. Kayak gitu. Setengah daripadanya buat demonstrasi solidariti kononnya kepada Palestin. Tapi intinya tu tak tahu. Nak tunjuk ke apa tak tahu. Nah? Apa? Dilarang angkat muka apa nama tu? Menatang Yahoo, boleh? Ada ni. Oh larang, tak boleh angkat. Nah, larang angkat bendera Hamas, larang angkat takbir, larang. Apa benda tu? Nah, saya mungkin sedikit berbezalah dengan ada beberapa ustaz-ustaz yang keluar pendapat bahawasanya dia tak sokong Hamas, dia sokong rakyat Palestin. Katanya dia Hamas tu pengganas. Astagfirullahalazim. Nah, bagi saya di dalam negara yang penuh perjuangan untuk mempertahankan hak, mempertahankan tanah air, tidak ada namanya pengganas, tak ada. Tak ada. Pengganas tu kalau ada di negara yang aman. Ini macam negara kita Malaysia ni aman. Tiba-tiba ada, ayo perang, ayo jihad. Tu boleh kata pengganas. Negara sedang aman, nah, kita nak suruh perang, tu betul pengganas. Tapi kalau negara dirampas oleh penjajah, nah, puak Zionis, Suhyuniyah, itu bukan pengganas kalau kita mempertahankan hak. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang mengkhianati tanah airnya, maka dia mengkhianati agamanya. Kenapa? Li'anna hubbal watani juz'un minad dini. Karena cintakan tanah air negara ni ialah setengah daripada suruhan agama. Bahkan kata ulama, man khana watanahu halalun damuh. Nah, siapa yang mengkhianati tanah air, halal darahnya. Gitu. Halal darah, walau dia tak kafir, dia Islam, tapi dia berkomplot dengan penjajah. Nah, dia bermudah-mudah dengan Suhyuniyah. Nah, bermudah-mudah dengan pembunuh anak-anak orang Islam, menghancurkan tempat suci orang Islam, membunuh orang tua-tua, moci-moci tua, perempuan-perempuan muslimah. Macam mana boleh bertolak ansur? Khianat pada negara, halal darahnya. Gitu. Walaupun dia Islam, kita tak kata kafir, dia tetap Islam. Tapi kenapa halal darah? Karena khianat kepada negara. Gitu. Maka negara seperti Palestin yang sedang peperangan, itu bagi saya tidak ada boleh kita cop dengan pengganas. Kalau negara sudah aman seperti kita Malaysia, seperti Mesir, seperti Syria, tiba-tiba ada kelompok-kelompok, ayo perang, siap jihad, itu boleh kita nak kata pengganas. Kayak gitu. Macam mana boleh? Ustaz juga kata gitu tu. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Maaf banyak. Lagi pula kita ni bukan duduk di negara Palestin. Macam mana kita boleh komentar lebih-lebih pasal negara orang? Gitulah. Baik. Maka kita buat kerja tu biar kerana Allah. Buat demonstrasi boleh, tapi biar kerana Allah. Bukan kerana nak tunjuk kita ni pun semangat juga nak bela Palestin. Tapi doa Palestin apa? Dengan bergendai, dengan berjoget, lagu bola pun ada, bergendai lagu keliling pun ada. Demonstrasi Palestin pun larang orang kata Allahu Akbar. Larang orang tunjukkan perasaan tidak puas hati kepada
ketua Zionis yang sedang menjarah darah orang Islam. Itu tunjuk perasaan apa? Ataupun kita buat tunjuk perasaan kerana soho fuak kita lebih banyak. Tengok, kami buat ni lebih ramai, lebih hebat. Tengok, ada sini. Itu pun tidak ikhlas di dalam menunjuk perasaan kita ni simpati kepada saudara kita di Palestin. Buatlah demonstrasi tak apa, tapi biar ikhlas. Tak buat demonstrasi pun tak apa, jangan kita tinggal doa kepada saudara kita di dalam doa-doa kita. Itu yang penting. Nah, maka doa ni orang panggil apa? Talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarrur. Minta sesuatu daripada kita hamba kepada Tuhan di atas wajah merendahkan diri. Bukan menyanyi-nyanyi. Kayak gitu. Macam kita minta duit dengan ibu bapa kita. Minta barang kau gapo dengan kita minta. Ada kita menyanyi ke? Anak kita minta duit dengan kita, ada yang menyanyi. Abang nak duit 10 riyal. Ada gitu. Mu ni nak minta duit ke nak menyanyi kan? Kayak gitu. Biasa orang nak minta sesuatu bersungguh tak? Tolong abah, tak ada duit kita ni. Tolonglah, nak duit. Kayak gitu. Bersungguh-sungguh. Seperti itulah kita minta dengan Allah Ta'ala. Cuma bezanya biniyatil ibadah. Dengan niatnya ibadah. Bukan niat Tuhan tak tahu. Dia kata, Tuhan ni berapa kali dah kita berdoa ni, kunut nazilah lagi atas khutbah Jumaat. Mana tak ui-ui kemenangan. Jangan. Nah, soal Tuhan nak bagi bila kemenangan, itu urusan Tuhan. Urusan kita hamba, kita kerja, kita hambanya berdoa. Ud'uni astajib lakum. Sebagai tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatud dakwah, saudara se-Islam, kita ambil berat pada saudara kita umat Islam. Urusan kemenangan bila Allah Ta'ala bagi, itu hak Allah Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji. Kayak gitu. Nabi sudah berjanji. La taqumus sa'atu. Tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilul muslimuna wal yahuda. Sehingga membunuh oleh orang Islam akan Yahudi. Pasti itu, pasti. Sejauh mana tu orang Islam akan bunuh puak Yahudi yang jahat? Yahtabiul yahudiyyu wara asy-syajari wal hajari. Sehingga orang Yahudi lari sembunyi di belakang pohon kayu batu. Itu. Kenapa? Karena takut. Ni macam ni. Memang sifat apa dia pengecut dia enggak dulu lagi. Pengecut, penakut sejak di dulu lagi. Tapi sekarang ni kita pun jadi pengecut. Pasal apa tu? Pasal Nabi pun sebut dah, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Mengerumuni oleh sekalian umat akan kalian, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mengerumuninya orang pada bekas makanan. Macam gitu. Orang nak kerumun pada bekas makanan. Ada tak? Biasa-biasa. Ada kita pergi backwah, makan gula, makan kenduri tu, ambil pinggir tak tengok nasi bubur biasa. Ada gitu? Ada. Hatta bukan pada talam pun kita nak bubuh nasi tu kita perhati tak? Ni nasi minyak, kau nasi putih, nak air berapa toko. Sungguh tak? Bersungguh. Begitulah umat-umat tu bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kamu, seperti mana bersungguh-sungguhnya orang yang mengerumuni makanan pada talam atau bekas makan. Itu. Sahabat tanya, min qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sikit ketika itu, ya Rasulullah. Adakah karena kami sikit? Karena kami sikit kah? Nabi kata, bal antum katsir. Bahkan kalian tu banyak. Ghusaun ka ghusain fil bahr. Tapi buih seperti buih-buih di laut. Sebelah buih-buih kita banyak umat Islam ni banyak. Nah, tak perlu akad senjata. Nah, tak perlu akad intifada. Intifada pun tak perlu. Intifada ni mana? Pekong batu, payung, itu intifada. Kalau perang tu mesti balance. Hak ni guna peluru pepandu, hak ni pun guna peluru pepandu. Tu baru perang. Nah, kalau hak ni guna pistol, senapan, bom, peluru berpandu, sebelah ni guna batu, payung, habis segala benda yang lepas. Itu bukan perang, dia panggil intifada. Nah, intifada. Nah, tak perlu intifada. Jangan kata perang, jangan kata intifada. Tak perlu bakar. Cukup bilangan umat Islam ni pakat gitu puas kapal terbang,
Dia kecing. Cam lemah puak-puak Zionis tu dalam air kecing kita orang Islam. Apanya? Kerana terlalu ramah. Kira azal lah. Kira azal. Kita berhenti azal je dah. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la La haula wa la quwwata illa billah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata al-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Sungguh pun kita banyak Nabi kata seperti buih di laut. Sebab apa? Sebab naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Telah Allah Ta'ala cabut daripada dada-dada musuh-musuh kalian akan haibah kali. Tak ada haibah dah gitu. Orang Islam tu tidak haibah. Nah, dulu orang Islam tu haibah dah. Haibah asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Apa asyidda'u 'alal kuffar? Ai a'izza. Nah, dipandang hebat, agung, mulia di atas orang kafir. Itu maksud itu. Bukan asyidda'u 'alal kuffar bersengatan bengis di atas orang kafir, bukan. Ada kata bersengatan bengis di atas orang kafir. Jadi dia kalau jumpa orang bukan Islam, orang kafir, muka jadi bengih lah. Orang kata, mana muka mungkin tu? Kata, asyidda' walal kufar. Bukan mana gitu dah.
asyidda ay aizza, dipandang mulia, dipandang hebat. Kayak gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutuskan di tengah-tengah bangsa yang sempurna kesesatannya fi dhalalim mubin, dan kejahilannya sangat-sangat jahil, ummiyin, buta huruf, tak boleh baca, tak boleh menulis. Bahkan jahilnya bersangat maksimal jahil. Itu bangsa Quraisy masa tu. Mana? Anak tina dia ya bunuh. Ya gitu. Mak dia sendiri dia kahwin. Kalau bapak dia mati, daripada boleh kepada jantan lain, baik dia nikah dengan mak dia sendiri. Sempurna nak kejahilan. Sempurna. Teruk di tengah-tengah bangsa yang seteruk tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dan mereka yang mengikut Nabi Muhammad di kalangan sahabat-sahabat menjadi insan yang mutamaddin, insan yang membina peradaban, insan yang bertamadun, sehingga orang kafir pun pandang haibah, izzat. Gitu-gitu. Sekarang naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Tuhan telah cabut daripada dada-dada musuh kita akan haibah kita. Tak cukup dengan tu, Tuhan bala pula dalam hati kita penyakit al-wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Apa makna hubbud dunia wa karahiyatul maut? Ada kata cinta pada dunia, takut nak mati. Jadi kena berani mati dia. Hubbud dunia, cinta pada dunia, artinya setiap program yang dibuat tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Buat program agama untuk dunia. Kuliah untuk dunia. Apa saja untuk dunia. Tak ada keuntungan dunia, jangan harap nak buat. Tak ada untung dunia, tak buat. Itu hubbud dunia. Lebih teruk apabila kita buat kerja agama untuk dunia tu lebih hina. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadi buat kerja agama zahirnya nampak seperti agama, tapi sebenarnya tujuannya untuk keuntungan dunia. Itu hubbud dunia. Wa karahiyatul maut. Apa karahiyah? Benci mati. Apa makna benci mati? Memang kita benci mati. Bahkan kita takut mati. Bahkan Tuhan kata wala yatamannaul maut, jangan kalian cita-cita untuk mati, jangan doa aku nak mati dah, putus asa. Jangan. Kita kena takut mati. Kena khauf, takut. Amal kita tak cukup, taubat kita belum sebenar-benar taubat nasuha dan sebagainya, banyak dosa kita yang kita tak minta ampun lagi, tak minta maaf lagi. Kayak gitu. Takut kita nak mati. Apa maksud karahiyatul maut? Bukan takut mati, tapi benci urusan yang membawa kepada kehidupan selepas mati. Gitu. Mana semaya kerana Allah, ngaji kerana Allah, berdoa kerana Allah, kalau kerana Allah kurang, tapi kerana lil makhluk, tu jangan semangat. Kayak gitu. Semangat lalu kita. Kalau kerana makhluk, Cuba tengok. Semaya subuh jemaah dengan demonstrasi di jalan itu mana lebih ramai jemaah? Bukan jangan kalau gitu tak sedemonstrasi. Demonstrasi itu sila. Cuma nak tanya, hak mana lebih banyak? Pasal demonstrasi itu nak tunjuk ke orang. Kayak gitu. Nak tunjuk memanglah nama dah demonstrasi tak kira dalam almari kat rumah kita demonstrasi tak munasabah. Mestilah demonstrasi nak tunjuk perasaan, nak tunjuk ke orang. Ya. Tapi kalau urusannya tunjuk ke orang, itu lebih laju kita pergi. Lebih semangat kita pergi. Dengan semangat, siap selfie, buat video. Ayo. Esok subuh tak semaya. Ai bergerak tu. Tu. Jadi demonstrasi pergi, semaya jemaah lebih berkualiti, lebih-lebih lagi. Tu kan hak inilah orang panggil bekal untuk mati. Kayak gitu. Bekal untuk mati. Jemaah subuh, jemaah zuhur, jemaah asar, jemaah 5 waktu. Wak hijau untuk agama, untuk mati. Hak inilah hak tak ada
di dalam hati-hati kita orang Islam. Kebanyakannya buat hijau agama untuk dunia. Ni ustaz main ngajar ni. Belum tentu lagi ikhlas ni. Nah, boleh dia main ngajar ni nak salah rauk, nak dapat duit, nak kayak kita. Jauh-jauh mari tepuh jam. Untuk apa? Lillah, li sawabillah. Nah, li khaufan an iqabillah. Nak kerana pahala Allah, takut kerana seksa Allah. Li salam rauk. Nah ni. Apa tu? Wak hijau agama zahirnya ceramah agama, kuliah agama, baca ayat Quran, baca tafsir, tapi lid dunia. Untuk keuntungan dunia. Ini penyakit kita kan. Sebab tu kita ramai tapi kawasail bahri. Kayak gitu. Baik. Tu dia. Nah, tengok. Lalu Nabi Gabriel tadi, Nabi Kalab dan Yusha kata, udkhulu alaihimul baba. Masuklah kalian hai Bani Israel atas mereka itu jabbarin di Baitul Maqdis tadi tu, mengikut pintu bandar Babal Madinah. Fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian masuk ke pintu tu, maka sesungguhnya kalian tu akan dapat kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya atas Allah Taala sahajalah kalian semua kena bergantung, mengonek-ngonek hati kalian jika benar-benar kalian tu orang yang beriman. Lalu tahu tak Bani Israel jawab apa? Ini perangai Bani Israel. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Qalu jawab Bani Israel, ya Musa, hei Nabi Musa, inna bahwasanya kami lan nadkhulaha sekali-kali tidak akan masuklah kami akan Baitul Maqdis abadam selama-lamanya. Tengok. Selama-lamanya. Nah, tengok. Daripada perkataan etuk nenek mereka juga kata lagu tu tu. Selama-lamanya kami tak akan masuk. Nah. Tu abadam damu fiha. Selama mananya kami tidak akan masuk selagi mana mereka tu Jabbarin masih ada di Palestin, masih ada di Baitul Maqdis. Tak cukup dengan tu diwak menganjing pula ke Nabi Musa. Nabi mereka sendiri ni diwak menganjing, wak perolok-olok. Fazhab anta wa rabbuka. Ginilah hak mudah sekali hai Musa. Mu dengan Tuhanmu lah gi perang mu dengan Tuhanmu. Faqatila dan faqatila maka kalian berdua lah yang berperang. Hai Musa, mu dengan Tuhanmu lah gi perang. Kalian dua-berdua lah gi berperang noh dengan Jabbari yang ada di Baitul Maqdis. Innaha huna qa'idun. Kami cukup duduk tunggu sini lah. Ada. Jadi sebenarnya Yahudi memang penakut. Bani Israel ini memang penakut. Tak berani sekali. Dan Nabi kata yahtabiul yahudiyyu wara asyjari wal hajar. Nantinya tak berlaku kiamat hatta yuqatilul muslimuna al yahuda, sehingga orang Islam bunuh orang Yahudi habis licik. Yahtabiul yahudiyyu wara asyjari wal hajar. Sehingga orang Yahudi ni sembunyi belakang pokok kayu batu. Ini Nabi royak, pasti wajib kita kena iz'an wal qabul fil qalbi bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena setuju dan terima dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan, apa Nabi bawa datang. Tak bila nak berlaku, itu urusan Allah. Bila nak berlaku wallahu alam. Karena Nabi kata fayaqulu syajaru wal hajaru, maka pokok kayu batu tu akan bercakap. Ini sebagai isyarah, i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan daripada Nabi secara halus. Apa halusnya? Yakni umat Islam yang ada pada zaman tersebut umat Islam yang berkualiti kebanyakannya. Sebab pokok kayu batu bercakap tu dipanggil amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat. Ya zaharu ala yadil wali dipanggil karamah. Kalau zahir di diri orang yang mukmin taqi, mukmin yang bertakwa pada Allah, waliullah, auliaillah, maka dipanggil karamah. Kalau berlaku di sisi kita orang yang mukmin asi, macam gitulah, semaya katik, maksiat katik, maka dipanggil maunah. Apanya Nabi sebut? Ya muslim, hei orang Islam, hadzal yahudiyyu khalfi. Ni Yahudi ni ada belakang aku. Ta'alu faqtulu. Mari sini bunuh. Panjang tak perkataan itu? Panjang tak? Panjang.
Ada dah pokok cakap gitu kita? Ada? Cuba lalu ke tepi pokok ni. Ada bunyi pokok. Ya Muslim, ada. Ya tu imam. Oh, demam tu imam seminggu. Ya tu imam. Siapa panggil? Ni saya pokok ni tu imam. Nah, demam seminggu. Sudah seminggu demam, keluar buat khurafat pula. Nah. Pokok jangan panggil ambo pokok dah. Ambo ni nak tupai lalu jatuh nenek minta minta izin tu cicit nak tupai lalu. Nampak lagi kita nak dapat nusrah minallah. Tengok. Kemudian Nabi Musa pun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Hei Tuhanku, Nabi Musa munajat. Sesungguhnya aku tidak dapat milik melainkan diri aku dan saudaraku Harun. Fafruq bainana, mupisahkan di antara kami wa bainal fasiqin, dan di antara puak fasik. Maka puak-puak Yahudi, puak-puak Bani Israel ini tidak termasuk mereka yang mengikut Nabi Musa. Maka sebab tu Tuhan kata qala, lalu Allah Ta'ala firman, fa innaha, maka sesungguhnya Baitul Muqaddis atau Ardul Muqaddasah, muharramatun alaihim, diharamkan atas mereka itu Bani Israel. Tapi di zaman ni arba'ina sanatan, pada masa 40 tahun. 40 tahun itu diharamkan di atas Bani Israel, negara Palestin. Yatihuna fil ardi, mereka akan bertempiaran, menjalar, berpecah ke seluruh benua-benua. Mereka tidak akan ada negara selama 40 tahun. Fala ta'sa'al qaumil fasiqin, maka jangan engkau rasa sedih di atas orang-orang yang fasik seperti Bani Israel. Ini kali pertama Bani Israel itu diharamkan 40 tahun daripada Baitul Muqaddis. Kali kedua diharamkan terus mana-mana negara untuk Bani Israel. Sebab tu kita panggil negara haram Israel. Itu dah. Jadi cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan 8.30 dah. Ini Malaysia di 8.30 Ustaz. Jadi mudah-mudahan sudah mulai. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat manfaat untuk kita semua, dan jangan kita tinggalkan doa untuk saudara kita di Palestin. Di dalam doa-doa kita, sama ada dalam sujud ke, dalam semaya hajat ke, ataupun kunut nazilah, kalau kita buat kunut nazilah, kunut subuh ke, ataupun doa lepas semaya ke, tanda kata bahawa kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu sajalah satu-satunya senjata. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berdoa pada Allah Taala dengan penuh kerendahan hati, dengan niat ibadah. Mudah-mudahan Allah Taala bantu saudara-saudara kita, para mujahidin, para mustadhafin yang ada di Palestin, di dalam memperjuangkan hak tanah air mereka dan di dalam melawan puak-puak Yahudi Zionis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup setakat itu dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma falaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim muslimat